Kembali terus di Wanita hari ini. Tapi yang cukup menarik pada hari Isnin ini mengenai harapan. Tapi harapan tu orang kata pasang harapan, pasang cita-cita. Tapi hari ini kita nak bincangkan tentang berhenti berharap. Harapan menjadi layu lah. Harapan menjadi layu. Okey, baik. Kalau kita perkenalkan tetamu kita yang sudah ada bersama dengan kita di studio. Kita mulakan dengan yang di hujung sana. Kita bersama dengan Encik Muhammad Syukri Husin, iaitu seorang perunding motivasi ataupun lebih mesra dengan panggilan Baba Love. Apa khabar Baba Love? Waalaikumsalam. Full of love today? Alhamdulillah. Every day. Sentiasa dengan rahmah. Gitu. Dan terus bersama dengan kita Fasha yang akan mungkin menyambung sedikit kisahnya tadi. Dan kita bersama dengan sahabat kita yang cantik, mulik, kecil, comel orang kata ni, Ruhainis. Hai Anis. Hai. Okey. Seronok ini Anis? Alhamdulillah, happy. Ada memasang sebarang harapan ke untuk hari baru ni? Oh, tak ada harapan dah sekarang ni. Kita nak sambung nanti. Okey. Tapi sebelum tu Farid, mungkin kita boleh mulakan dengan Baba Love terlebih dahulu. Bila kita bercakap tentang harapan ni kan, kita manusia, kita semua ada mengharapkan sesuatu ataupun kepada seseorang. Tetapi apabila kita berhenti berharap, kenapa terjadinya perasaan mula nak berhenti berharap tu Baba Love? Soalan padu ni. No. Dia tiba-tiba terus berhenti berharap. Saya teringat lagu tu. Silap on Seven tu. Dia bila sebenarnya berkaitan dengan harapan, dia fitrah. Semua orang berharap. Itu fitrah. Farid pernah berharap? Pasti dalam kehidupan kita sangat berharap. Subhanallah. Ya Ina? Pernah. Semua kan? Kita semua pernah berharap. So bila berharap tu dia satu fitrah manusia. Fitrah manusia. So bila fitrah manusia ni dia akan berharap tentang apa? Percintaan, perasaan. Pekerjaan dia nakkan berharap kerja dia dihargai. Betul. Dan sebagainya. Lagi apa? Apa saja. Persahabatan. Nak berharap supaya sentiasa dihargai. Everlasting love kan. Lain macam. So tapi bila pergi kepada fitrah itu, jangan sampai terlalu berharap. Okey. Bila kita pergi kepada terlalu berharap, dia akan daripada fitrah tu, R itu tukar kepada N. Jadi apa? F-I-T-R-A-H. R tu tukar kepada N. Apa, Fanis? Fitnah. Ya, fitnah. Fitnah itulah ujian. So ujian untuk diri kita. Bagaimana kita nak berdepan dengan harapan yang terlalu menggunung ni. Orang berharap kepada kita dan sebagainya. So bagaimana kita membawa harapan yang terlalu menggunung ini. Kadang-kadang dia baik. Tapi kadang-kadang selalunya menghancurkan kehidupan kita. Apabila kita mengharapkan sesuatu yang tak pasti atau dah memudaratkan kita. Benar, Farid. Okey, baik. Mungkin kita nak sambung sikit kepada Fasha lah. Kalau kita ada harapan, cita-cita. Mungkin bila kita berbuat sesuatu tu, kita mengharapkan semua mengikut perancangan. Betul. Aku buat macam ni, datangnya macam ni. Aku buat macam ni, datang macam ni. Okey, tetapi dalam situasi topik kita pada hari ini, bila masa yang kita patut berhenti berharap? Untuk saya, kita kena berhenti berharap bila rasa macam, untuk saya sendirilah, kalau kita rasa kosong ataupun kita macam tak ada orang nak bantu. So for me, macam saya cerita saya punya pengalaman. Saya basking daripada 2006 sehinggalah sekarang. Saya masih basking dan sepanjang saya punya career basking tu, ada saya masuk berkenalan dengan label-label ataupun banyak orang-orang yang saya jumpa lah. Jadi banyak juga dia punya orang kata cabaran untuk saya dalam industri. So benda tu kadang-kadang macam masa awal-awal punya saya punya career, saya mengharapkan sesuatu daripada saya just harapkan je. Saya tak ada usaha apa pun. Tapi macam Prof cakap, kalau kita terlalu berharap kepada sesuatu, mungkin kita end up dengan kecewa. Jadi saya fokus di satu, saya berharap dekat Allah Subhanahu Wa Taala. Cantik. Saya suka tu. So berhentilah berharap dengan siapa-siapa pun, kita harapkan yang satu tu je. Menarik sebab betul lah kalau kita berhenti berharap dengan orang ataupun keadaan dengan manusia, tapi kalau kita berharap dengan dia yang di atas, insya-Allah semuanya akan berjalan dengan lancar. Macam ada conclusion lah Fasha ni. Panjang lagi perbincangan kita ni. Boleh kita sambung Itu saya punya betul. Okey, kalau itu Fasha, tapi untuk Anis sendiri, kalau kita kan sebagai kita kan sebagai wanita, macam Anis pula berkerjaya, cantik tapi masih lagi single. Adakah perkara-perkara tertentu, situasi tertentu yang membuatkan Anis berhenti berharap terhadap cinta? Ini seronok ni. Semua kita sentuh ni. Ini macam melodi ni. Okey,
kita cakap secara general lah kan. Kita bila kita ada expectation, bila kita tak capai expectation sesuatu tu, kita akan kecewa, betul tak? So bagi Anis, kita just follow the flow. Apa yang dah tertulis, Allah dah tulis dah perjalanan hidup kita. Jadi kalau kita terlalu berharap, di tahun ni aku nak kahwin. Tapi bila kita tak kahwin, bila sampai pada tahun tu, kita akan rasa kecewa, kita depressed, kita stress. So what for? Love yourself and then you percaya pada aturan Allah. Dekat situ bila you dah percaya pada Allah, semuanya akan okey. Tapi macam saya nak curahan tambah. hati je. Tapi betul juga apabila mengharap itu pasti ada usahanya. Betul. Jadi macam dengan usaha Anis ni ke arah tu apa selain daripada kawalan perasaan. Kalau kita cakap pasal percintaan, kalau kita saja usaha, belah sana tak usaha, dia tak ke mana. So dia kena both sides. Betul tak? Tapi mesti kita ada expectation. Jangan ada expectation tu. Kalau tak kita akan stress, depress, benda tu lah. Adakah belah sana sedang menonton sekarang ini? Tak. Gurau. Halus masuk kan. Tak adalah. Tapi kan menyentuh tentang apa yang Anis cakap tu tadi kan. Kita sebagai wanita, kalau dalam bercinta, kebiasaannya kita yang selalu memberi lebih. Dari segi perhatian, dari segi perasaan, dari segi kasih dan sayang tu. Dan kita sebagai wanita juga, kita mengharapkan kasih sayang itu reciprocate. Dia kalau tak sama, mungkin lebih lagi. Betul. Kalau Anis sendiri, pernah tak dilambung kekecewaan sampai membuatkan Anis rasa macam okey dah. Tak payahlah harap, tak boleh diharaplah dia. Okay, let's talk about macam friendship lah. Macam Anis buat, kalau macam kita berkawan, sebab kita Anis tak ramai kawan. So katalah Anis buat sesuatu pada kawan Anis berharapkan, okey, bila aku susah, kau ada untuk aku. Bila kau tengah bersedih, aku ada untuk kau. So jangan ada expectation tu. Bila kita ada, kita rasa kecewa lah. Macam based on my experience juga, kawan Anis pernah contact, I setengah susah, boleh tak you tolong I? Kadang-kadang ada yang pinjamkan duit and whatnot kan. So kadang-kadang bila kita susah, bukan masa kita tengah susah in term of duit, tapi kita punya emotion tak stabil. Kita pun manusia biasa kan. So bila kita cari dia tak ada kan untuk kita. So kita akan kecewa lah, end up kecewa, betul tak? Okey, tak apa. Babala tadi saya nak minta tolong Babala betulkan yang tadi tu. Pasal lelaki pun kalau sayang betul-betul. Okey, tapi tak apa. Ini kita di studio, pendapat kita di studio. Pasti ramai juga di luar sana nak kongsikan pendapat mereka tentang berhenti berharap. Kita dengar. Pernah. Sebagai manusia biasa tu biasalah kan. Kadang-kadang kita perlukan juga penghargaan dalam kerjaya kita utamanya kan, ataupun anak murid. Kadang-kadang kita berharap anak murid ucapkan sesuatu, utamanya bila selepas keluar keputusan peperiksaan, ada yang anak murid macam tak kisah pun, kita bukan minta apa, untuk mereka jumpa kita, beritahu mereka dah berjaya, ucapkan terima kasih, itu saja. Sebenarnya apa yang kita buat bergantung kepada niat kita. Yang paling penting ikhlas. Kita nak buat apa-apa tu ikhlas. Jadi dibalas atau tidak, ataupun dikecam atau dibalas dengan benda yang tak baik, kita tetap teruskan benda yang baik. Bagi pandangan pribadilah. Jadi kita tak perlulah macam dah umur macam saya ni. Kita dah peringkat umur setengah umur lah orang kata. Jadi kita nak buat tu jangan fikir yang dekat dunia. Kita dah fikir yang dekat ujung dan akhirat kita. Itu terserah kepada orang yang kita tolong. Kalau dia rasa dia nak menghargai apa kita buat, kita terima. Tapi kalau tak pun kita tetap terima. Jadi macam jadi diri sendirilah kata. Okey, kalau saya lah tak nak balasan, tak nak. Kita nak harapkan penghargaan sahaja untuk seronoklah, kita happy lah bila ada orang hargai kita. Maksudnya setakat orang ucap, nampak kita orang senyum, orang terima kasih dekat kita, dah boleh meleleh air mata. Pelbagai pendapat dari mereka tentang luar sana, ada kata harapan perlu dan kadang-kadang kita perlu juga berhenti berharap untuk menjaga diri kita. Seperti mana juga mereka yang berkongsi dengan kita di Facebook. Terima kasih bersama kami dan komen-komen anda. Okey, contoh satunya Zahid Paan. Seperti cari jodoh, jangan harap sangat pada ibu bapa dan kawan-kawan kita untuk carikan. Kita cari sendiri, mana tahu jodoh kita jumpa lagi bagus berbanding jodoh mereka jumpa. Jodoh ke jodoh? Jodoh. Ini mereka ni, ini Zaid ni terus mengharap ni. Tapi betul. ibu bapa lah. Okey, satu lagi saya nak baca tentang Maya Muhammad. Ni macam apa yang Yana cakapkan tadi. Dia kata, saya sudah berhenti mengharap kepada birthday wish 4 hari lepas. Walaupun ianya hanya setahun sekali, tapi tak ada orang yang ingat atau sengaja
sengaja tak ingat untuk wish walaupun kita tak pernah lupa untuk wish birthday dia. Mungkin nampak macam alah apalah sangat birthday wish sahaja. Maya Mamat tempat lagi lepas tu. Kita ucapkan selamat hari jadi kepada dia. Jom 1 2 3. Happy birthday to you. Malam Maya dah tak payah nak macam Yana. Okey je. Kami ucapkan. Okey, kita kembali bersama dengan Baba Love lah. Okey. Tadi kita dah lengkap ke semuanya dan bila ada yang menyebut juga tentang expectation, dihargai dan sebagainya. Jadi sebenarnya apa kaitan harapan yang kita ada tu dengan sebenarnya harapan kita untuk dihargai semula, disayangi semula, diterima. Dan apa yang menyebabkan lebih baik untuk tak payah harap macam Anis kata tadi tu. Silakan. Dia semua ni berkaitan dengan emosi semua ni. Berkaitan dengan emosi. So bila emosi tu tak stabil, dia akan jadi ledakan. Dia akan jadi ledakan. Sebab manusia ni dia sangat mengharap kepada 2 P. Iaitu? Iaitu apa, Farin? P yang pertama, penghargaan. Okey. Benar. Yang kedua, P, pujian. Betul juga. Kita perlukan, manusia perlu benda tu sebagai satu booster untuk kita. Jadi sebagai motivasi pada kita untuk buat. Tetapi bila tak dapat, contoh Anis berlakon. Bila orang kutuk apa Anis rasa? Stres kan? So macam tak dihargai. Aku dah berlakon pendapat bukan senang tau nak berlakon. Saya pernah sekali 2 berlakon, syuting cut. Stres juga. Nak kena menangis bukan senang. Jadi bila orang tak menghargai apa hasil kerja kita, kita akan jadi down dan akhirnya akan jadi satu ungkapan letusan. Letusan dalam bahasa Inggeris blast. Akhirnya dia akan rasa apa? Boring. Aku dah buat banyak sangat dan sebagainya, orang tetap tak hargai aku. Dia macam rasa lonely and give up. So apa yang akan berlaku? Angry, dia akan mula rasa stres, marah je, stres, dan T dia akan rasa penatlah aku buat macam ni, aku tak dihargai, kerja tak dihargai, cinta tak dihargai dan sebagainya, dan akhirnya emosi. Okey, saya satu je nampak. Saya tak nak terlepas tanya soalan dia. Ada tak kaitannya ini juga dengan keikhlasan? Orang kata kalau kita ikhlas memberi, kita tak mengharapkan apa-apa. Betul juga. Benar, itu setuju, sangat setuju. Tetapi fitrah manusia, manusia, bila kita memberi, kita nak dia orang terima kasih. At least cakap terima kasih. Tapi sebenarnya saya sangat setuju apa yang komen-komen daripada penonton kita. Usah berharap. Dan saya sangat setuju dengan Fasha tadi. Hanya berharap pada yang satu. Hanya berharap pada yang satu. Sebab kita akan sakit sebenarnya bila berharap dengan manusia. Bila berharap dengan manusia, terutama cinta. Bila cinta tak berbalas, sakit. Dia sakit. So apa yang ada, kita lepaskan, serahkan segala-galanya dengan Allah. Yang penting apa yang tugas kita? Buat sehabis baik. Bagi give more. Betul, saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh Baba Love. Tapi kan saya ada terbaca juga, dia kata pengharapan ataupun hope adalah sesuatu perkara penting yang membuatkan kita sebagai manusia ni dapat teruskan hidup dengan kuat. Betul. Okey, kalau kita tak ada pengharapan, kalau kita tak berharap kepada hari yang lebih baik, hari baharu yang lebih baik, kepada pekerjaan yang lebih baik, kepada percintaan yang lebih baik, kita tak ada semangat untuk teruskan kehidupan. Adakah ini juga yang dilakukan oleh Pasha? Sebab macam tadi awal-awal kita dah tanya Pasha. Pasha kata masih lagi ada sedikit pengharapan dalam dunia seni mainstream terutamanya. Macam mana Pasha meletakkan garis orang kata halus tu yang membezakan berhenti berharap terus dengan masih lagi ada cahaya pengharapan tu? Biasa kalau kebanyakan artis dia mengharapkan, of course lah dia jadi artis dan penyanyi nak sesuatu yang impact daripada tu, kita nak something daripada tu kan. Tapi macam Prof cakap, kita nak 2 P tu, penghargaan dan juga pujian. Dengan cara macam cara saya memberi which is memberi dengan ikhlas. Contohnya macam saya baru balik tour daripada utara. Saya basking di Perlis, Kedah, Pulau Pinang dan juga Perak untuk seminggu ni, sampailah hari ini. Baru sampai hari ini. Ini penutupnya lah. Penutup dia kat sini lah. Jadi sepanjang saya punya basking tu sebenarnya saya tak rancang langsung untuk buat benda tu. Saya cuma ada persembahan di Perlis pada Sabtu lepas. Tapi saya fikir, kalau orang tak dapat tengok aku kat TV, orang tak dapat tengok saya kat radio, tak dengar kat saya kat radio, macam mana orang yang dekat luar sana nak dapat dengar saya? Reach ke nak reach ke saya. Jadi saya perlu reach sendiri kat orang. Untuk saya dapatkan 2 P tu, dengan cara saya memberi dengan ikhlas. Saya buat benda itu pun tak ada fund daripada siapa-siapa. Saya sendiri saja, solo travel dan solo basking.
untuk menghiburkan orang. Itu saya punya cara memberi. Itu sebab tu saya suka basking. Daripada dulu sampai sekarang, sebab saya tak berhenti. Sebab bila saya basking, saya rasa saya memberi sesuatu kebahagiaan ke orang. Bila orang dengar, dia macam happy dan dia bagi satu appreciation. Saya tak harapkan apa-apa. Cuma kalau dia beri apa-apa appreciation, dia tak bagi duit kat apa-apa pun, dia just tersenyum. thank you untuk menghiburkan dia. Saya dah cukup bahagia dah. Saya pun sama macam tu lah. Saya sebenarnya bila Pasha cakap tadi, kan kita dah dulu lakonan atau hiburan, tak kira apa pun. Tapi saya cuba nak bertanya tadi sebenarnya apakah kepuasan yang dicari. Tapi Pasha dah menjawab. Sebenarnya kalau kita mungkin basking tu, bila kita tengok orang nyanyi sama-sama dengan kita, tersenyum, mereka gembira, mereka bersama, itu ada satu kepuasan. Betul. Dan kalau saya boleh tambah sikitkan Pasha, keikhlasan Pasha tu yang membuatkan pengalaman ni menjadi manis. Sebab daripada apa yang Pasha kongsikan, daripada bilik makeup tadi pun, dia sangat gembira, berbangga, baru habis ni penutup di WHI, dan keikhlasan itu yang membuatkan appreciation itu datang semula kepada Pasha. Benda itu sampai. Pernah tak siap pun datang juga kita. Dan kami di WHI sangat menghargai. Alhamdulillah. Thank you so much. Baik. Okey, Anis, kita nak tanya Anis jugalah. Okey, bila kita cakap tentang kehidupan pengharapan ni juga. Okey, bagaimana seseorang manusia tu nak letakkan dia punya batas? Dia punya had dia. Okey, aku dah berharap akan tiba masanya. Tak payahlah kita harapkan ni. Okey, bagaimana seseorang tu meletakkan batas ataupun had dia dalam mengharapkan sesuatu? Okey, kalau pada Anis akan buat all out. Anis akan buat sehabis yang baik. Tapi bila result tu tak turn out apa yang Anis expect, Anis akan stop. Okey. Sebab kita akan kena ada tahap stop dia, jangan sampai dia melarat, orang kata. Bila you melarat, dia akan efek emosi you. Bila dia efek emosi, kita pula macam kalau Anis cakap pasal diri Anis sendiri, macam kita sebagai artis, kita tak boleh nak luah pada public. Orang tak suka tengok benda-benda yang negatif. So benda tu bila kita terlalu pendam, actually benda tu makan diri kita. Betul? Yes. Jadi kita kena control and then make yourself happy. Apa-apa pun self love. You kena orang kata cinta diri you dulu, baru orang lain. Jadi kita kena all out terlebih dahulu. Kalau perkara yang kita lakukan itu tidak turn out result seperti apa yang kita harapkan, kita perlu berhenti. Baba Love, mungkin Baba Love berkongsikan, adakah apa yang Anis katakan tadi ni sesuai dengan konteks tawakal? Contohnya, bila kita dah buat sesuatu, kita dah berusaha, kita dah berdoa, lepas tu apa yang terjadi kemudian tu, kita bertawakal sahaja, kita berserah. Adakah ini kontra dengan berhenti berharap ataupun macam mana, Baba Love? Okey, baik. Apa yang Anis buat tu betul. Kita bagi yang the best. Apa yang Fasha buat pun betul. Kita bagi the best. Yang penting ialah bagi the best. Bila bagi yang the best, lain serah pada Allah. Tapi bila kita letak best, kita letak satu result yang kat depan, bila tak dapat, kita kecewa. So yang itu kita boleh letak. Tapi jangan terlalu meletakkan harapan, itu aku akan dapat. Betul. Bila kita letakkan terlalu mengharapkan aku akan dapat, kita akan kecewa. Dan emosi akan hancur. Okey, tapi ada juga kan, dan sebenarnya kita mengharap tu sampai benda tu sebenarnya kita dah tahu dah tak boleh dah. Nak harap lagi juga. Ada benda dah tak praktikal dah. Itu saya kata dia, di mana hadnya? Adakah seseorang tu perlu tulis ataupun perlu muhasabah diri, memang benda ni memang dah tak boleh, tak perlu harap lagi. Kadang orang cinta, orang dah tak suka. Nak juga paksa-paksa orang tu sayang, cinta kat kita juga. Macam mana? Nak juga WhatsApp panjang-panjang. Pengalaman ke? Silakan Baba Love. Yang ini kena stop. Okey. Sebab kita kena fahamlah. Macam contoh saya pun pernah melalui. Kita semua pernah melalui. So bila pernah melalui peristiwa ni, dia sakit. Bila sakit, kita cari Allah balik. Cari Allah. Kat situ kuncinya. Macam Fasha cakap. Kita cari Allah, bercerita dengan Allah. Bercerita dengan Allah macam mana? Dalam, kalau orang Islam, kita bercerita dalam solat, dalam doa kita, bisik pada Allah. Bila bisik pada Allah, insya-Allah Allah bagi jawapan tu. Allah rawat hati kita. Sebab kita bukan lonely. Allah sentiasa ada. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Subhanallah. Wow. Bila sebenarnya betul juga. Bila kita harap manusia akan ada sampai tahap kekecewaannya. Tapi kalau mengharapkan Allah, Allah tak akan mengecewakan kita. Betul tu. Okey, di hujung perbincangan kita ni kan banyak yang kita dah kongsi dah tentang berhenti berharap. Boleh ada pengharapan, jangan terlalu tinggi. Untuk Anis sendiri, mungkin ada sedikit pesanan kepada mereka di luar sana yang mengalami situasi-situasi dikecewakan berulang kali sampai dah rasa macam that's it. Tak nak dah meneruskan apa sahaja yang dilakukannya pada waktu itu. Apa yang Anis nak katakan kepada mereka? Okey, kalau dalam percintaan ataupun dalam friendship, bagi Anis, kita buat sehabis baik, jagakan hubungan silaturahim.
jangan ada simpan dendam, jangan ada terlalu tinggi expectation tu, supaya kita tak memudahkan diri kita sendiri. Sebab kita sebagai manusia biasa, kita tak boleh lari daripada, orang kata tak boleh kontrol emosi kita. Jadi kita kena cari orang yang betul supaya kita dapat rawat diri kita. Hashtag love yourself. Love yourself. Okey, Pasha, bagaimana pula? Kalau bagi mereka pastinya macam ni cakap, bila ada kekecewaan pastinya ada rasa rajuk, ada rasa kecil hati, ada rasa dendam. Bagaimana nak mengawal perasaan-perasaan itu semua apabila kita berhenti berharap? Okey, kalau saya ini untuk geng-geng, kalau kawan-kawan musician ataupun penyanyi yang baru tengah nak naik ke ataupun tengah dalam belajar ini, saya punya nasihat, jalan terus. Betul? Jalan terus. Kita tak payah harapkan ada orang yang tolong angkat kita. Kita jalan je terus. Kita buat, kalau kita nak berseni tu, kita seni seikhlas mungkin. InsyaAllah Allah akan bantu kita. Sebab macam saya dalam tour ni, saya tak harapkan apa-apa, tapi alhamdulillah dapat tawaran ke Wanita hari ini. Wow. So waktu saya dalam tour tu, so macam okey, ini satu perancangan yang sangat cantik Allah tu dah tentukan. Saya punya perjalanan tu akhir dekat sini dan saya dapat menceritakan pengalaman saya sepanjang tu hari ini. Cantik. Jadi lagu penutup tadi tu yang Hari Baru tu Hari lah? Baru. Itu penutup untuk tour tu lah? Yap, Wah, kita start lagi Hari Baru. Ya. Okey, Baba Love, sedikit, seringkasnya tentang topik kita pada hari ini. Silakan Baba. Simple. Penonton semua dan sahabat semua, berhenti berharap bila kita terlalu penat. Berhenti berharap terlalu penat, cari Allah. Wow. InsyaAllah Allah akan gantikan yang lebih baik daripada apa yang kita tak terfikir langsung. Bila kita tak terfikir langsung, Allah bagi yang lebih cantik, yang lebih baik untuk kita, insya-Allah. Amin. Sesuailah hari ini daripada awal tadi dengan hari barunya, dengan semangat barunya dan apa juga kita dapat hari ini. Semoga terus memberi harapan kepada anda semua dan memperbaiki diri kita. Betul tu. Terima kasih kita ucapkan kepada Baba Love, Pasha dan Rohainis atas perkongsian pada hari ini. Diharapkan anda semua juga ada, orang kata, harapan untuk tidak berhenti berharap dalam semua aspek kehidupan anda, sebab harapan ni sebenarnya perlu juga untuk kita sebagai manusia. Berikan yang terbaik, tawakal pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berehat seketika, kembali lagi selepas ini. Terima kasih.